For the last 3 decades, Knowledge Center at Bursa has offered technology, resources, services, space, and a sense of community. Since 1985, 14,000 titles have been collected, with care and attention to high financial literacy standards. In collaboration with a global community of institutions, we ensure access to the world's diverse intellectual and cultural economic heritage, as well as fast online services for connectivity to the financial world. Serving the Bursa Malaysia community and beyond, Knowledge Center at Bursa empowers you in your trading and investment analysis research. Financial information at my fingertips. Visit Knowledge Center at Bursa Malaysia today for the collections, for the services, for the sense of community. Anda telah mengalami kerugian dalam pelaburan anda. Anda berpendapat bahawa pihak yang bertanggungjawab adalah pihak bank, broker, syarikat pengurusan dana, syarikat pengurusan amanah saham, pembekal atau pengedar PRS, ataupun ejen atau wakil mereka. Anda memerlukan bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ke manakah anda akan pergi? Sidrek sedia untuk membantu anda. Terlebih dahulu, anda perlu mengemukakan aduan kepada syarikat yang menjual atau menawarkan amanah saham, saham, derivatif atau mana-mana produk atau perkhidmatan pasaran modal. Tetapi anda tidak berpuas hati dengan jawapan mereka. Anda mempunyai 180 hari dari tarikh jawapan muktamad bertulis mereka untuk datang kepada Sidrek. Atau sekiranya tiada sebarang jawapan bertulis diberikan 90 hari selepas tarikh aduan anda boleh datang terus ke Sidrek. Terlebih dahulu, Sidrek akan mengenal pasti kelayakan tuntutan anda. Sebagai contoh, adakah ianya dalam had tuntutan Sidrek? Adakah tuntutan tersebut terhadap ahli Sidrek? Dan sebagainya. Setelah mengesahkan kelayakan tuntutan anda, kami akan memulakan proses penyelesaian pertikaian. Segala maklumat dalam proses ini adalah sulit. Kami akan menjemput anda dan ahli Sidrek terlibat untuk duduk bersama dan memulakan perbincangan. Maklumat dan dokumen-dokumen akan diminta daripada kedua-dua pihak. Peguam tidak akan dibenarkan dalam proses ini untuk memastikan supaya perbincangan-perbincangan adalah bersifat tidak formal. Pengantara-pengantara kami adalah adil, saksama dan akan mendengar kedua-dua belah pihak dalam usaha untuk menyelesaikan pertikaian tersebut. Dua keberhasilan yang mungkin pada peringkat ini, sama ada anda dan ahli Sidrek mencapai satu penyelesaian. Satu perjanjian akan ditandatangani dan proses pengantaraan berakhir. Atau kedua-dua belah pihak gagal mencapai penyelesaian yang memuaskan, maka proses pengantaraan telah gagal dan Sidrek akan meneruskan dengan proses pengadilan. Semasa proses pengadilan, kedua-dua belah pihak diberi peluang untuk mengemukakan sebarang maklumat tambahan bagi membantu kes masing-masing dan mengemukakan soalan-soalan lanjut. Pengantara kami kemudiannya akan mengkaji dan mempertimbangkan semua fakta dan maklumat yang diberikan, termasuk tata cara kedua-dua belah pihak, hal-hal perundangan dan amalan-amalan terbaik industri, serta juga apa yang adil dan munasabah. Pengantara kami kini akan membuat keputusan muktamad ke atas pertikaian dan tuntutan kewangan tersebut. Keputusan yang berpihak kepada anda termasuklah pemberian tuntutan sepenuhnya atau sebahagian daripadanya. Keputusan yang berpihak kepada ahli Sidrek pula bermakna tuntutan anda ditolak. Anda sebagai pelabur masih ada satu lagi pilihan.
Sekiranya anda menolak keputusan tersebut, Sidrek akan menutup kes dan anda boleh menggunakan saluran undang-undang yang lain untuk menuntut kerugian anda. Sekiranya anda memilih untuk menerima keputusan tersebut, ahli kami perlu mematuhinya. Sebaik sahaja kedua-dua belah pihak mengesahkan pematuhan terhadap keputusan tersebut, Sidrek akan menutup kes. Izinkan Sidrek membantu anda untuk memulakan perbincangan ke arah penyelesaian. Lawati kami di www.sidrek.com.my atau telefon 03 2282 2280 untuk keterangan lanjut. Bursa Malaysia has been part of the Malaysian economic growth for over 4 decades. We have been working relentlessly to create a transparent, efficient, and vibrant stock exchange. While we've been working at building a vibrant marketplace, inclusivity, and contributing towards economic growth, we have also channeled efforts and resources towards supporting the community at large. Shares to Share is one such effort, which has been developed to create positive impact towards society and the environment. To put it simply, Shares to Share is a transparent and easily accessible facility that enables investors to donate their listed securities or proceeds from the sale of their listed securities towards charity through Yayasan Bursa Malaysia. You can donate odd lots or even board lots. The funds from the sale of these shares will be channeled to approved charitable organisations and their respective initiatives or projects. Bursa Malaysia has waived its portion of the transfer fee, clearing and trading fees for all transactions that are conducted under Shares to Share. The participating brokers of Shares to Share have also agreed to waive their portion of the transfer fee and brokerage. The charitable organisations that have been selected have undergone the necessary due diligence process and have been duly approved by an independent selection committee. At least 500,000 populations live with some kind of disability. They are most of the time being left behind. We need to empower them, otherwise they will continue to be the liability. A lot of human resources wasted from this group of people. We provide a lot of support for persons with disability who are young adults and adults. We have a social enterprise called Project I'm Possible, where we manage to hire all persons with disability to work here. We have a cafe, bakery, weaving, and we have an art gallery. Purity of thought, word, and deed, that is action, is very important to be really successful. We must know some skills to be able to help us then paperwork. The grant from Shares to Share will be used for, one is sewing, handicraft, classical dance, and so on. Our patients have to be fed, they have to be looked after. We look out for any sort of disease they might develop, and also those unforeseen circumstances. Thanks to Bursa's initiative, we can be a little bit easy on our patients and their family members. Donations will all be channeled to organizations that are involved in the sustainable development of Malaysia. The Shares to Share scheme offers you the chance to do so in a simple and effective way. Bursa's Shares to Share allows us to do good by donating our shares to charities. Join us in making a difference to the society by donating your listed shares. Shares to Share is open to all donors, individual as well as corporates or other types of entities. You can transfer your listed securities via Bursa Anywhere app at a click. For more information, please visit our Bursa Malaysia website.
Hello, hai semua. Selamat sejahtera. Assalamualaikum dan selamat datang ke webinar kita pada hari ini. Apa khabar semua? Okay. So, webinar kita pada hari ini bertajuk Teknik Pengawalan Emosi Melalui Harmonic Trading Ketika Pasaran Merah. So, webinar ini dibawakan khas oleh Bursa Malaysia dan dikendalikan oleh LiveChamp. So, kepada siapa yang tak mengenali saya adalah Syaz, merupakan moderator anda untuk webinar hari ini. Sorry. Dalam webinar ini, kita akan membincangkan tentang bagaimana teknik pengawalan emosi melalui harmonic trading dapat membantu anda dalam menghadapi situasi pasaran yang tidak menentu. So, speaker kita pada hari ini adalah seorang yang pakar dalam bidang harmonic trading yang telah mempunyai pengalaman luas dalam mengendalikan pasaran yang berubah-ubah. So, saya percaya bahawa pembentang kita pada hari ini akan memberikan maklumat yang berguna dan praktikal yang boleh bantu kita dalam mengendali emosi semasa trading ataupun investing di pasaran yang bergejolak. So, namun perlu diingatkan bahawa kita ada disclaimer ya untuk webinar kita hari ini. Jap. Syaz lupa nak share screen. Jap. Okay, so perlu diingatkan bahawa maklumat dalam webinar ini adalah untuk tujuan maklumat umum sahaja dan tidak mempunyai segala nasihat pelaburan ataupun perdagangan, dan anda harus berunding dengan profesional yang berkelayakan sebelum membuat keputusan pelaburan atau perdagangan. So, jadi tanpa berlengah lagi, so izinkan Syaz untuk perkenalkan speaker kita pada hari ini, iaitu Encik Zafri Azizan. Encik Zafri Azizan merupakan co-founder untuk Lami Academy dan beliau juga merupakan Executive Director Lami International dan bergiat aktif sebagai retail trader dalam equities dan juga future market semenjak 2014 dan lebih 4 tahun menjadi tenaga pengajar di bawah Lami Academy yang dipimpin oleh Encik Lami Azizan. So, kini beliau dalam proses untuk mendapatkan Certified Elliott Wave Analyst Sewa dan di bawah Elliott Wave International, dan beliau juga merupakan speaker jemputan Bursa Malaysia Equities dan juga Islamic Capital Market Webinar series dalam tahun 2021 hinggalah 2022, dan beliau juga pernah dijemput dalam UiTM Seremban sebagai speaker program iaitu What is Investing pada tahun lepas. Okey, Encik Zafri Azizan, kita mulakan webinar kita pada hari ini. Thank you so much, Syaz. Okay, Assalamualaikum semua dan selamat malam. Okay, apa khabar semua? Okay, sihat tak? Okay, saya rasa masih sempat untuk saya mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada semua. Dan apa khabar? Okay tak? Macam mana market? Nak tanya market. Kalau tanya market ni kan, jawapan dia saya suka sebab saya suka tengok jawapan yang ada di dalam ruangan komen dia sebenarnya. Macam mana market? Korang rasa macam mana dalam beberapa minggu ni? Setelah puasa, kita hadap market yang tak menentu, and then lepas tu, pada ni pula, during raya pula, market pun boleh tahan lah. Kita boleh katakan yang market, especially di dalam KLCI, kita dapat nampak yang market dia, semakin nilah orang kata dia dah reverse dah, tapi kita pun tak pasti sebenarnya reverse dia tu ke mana. Alright, okay, so thank you so much. Okay, kita ada PK Lim, then Tuan Asha, thank you so much. Dan baik, alhamdulillah. Okay, Puan Rohana pun ada. Waalaikumsalam. Okay, baik. Dan okay, Tuan Fauzi, selamat Hari Raya juga Tuan. Dan kita Puan Eng Licin. Okay, Tuan Fauzi, market semakin baik, alhamdulillah. Itu yang kita dapat lihat. Tapi kena ingat satu perkara juga bila kita tengok market ni, especially ialah pada sesi malam ni kita lebih kepada session ni kan, Bursa Malaysia Equity ataupun saham lah, senang cerita. So apa yang kita dapat lihat sebenarnya dekat dalam market, kita jangan tengok daripada satu jenis market saja. Okay, so kita kena tengok juga market jenis yang lain. Sebagai contoh, kita ambil contoh keadaan market luar negara sebagai contoh. Okay, apa yang berlaku dengan Federal Reserve? Okay. Dan apa pula yang berlaku dekat OPR? So itu adalah perkara yang banyak sebenarnya. Apa yang berlaku dekat gold, komoditi and so on, yang kita boleh ambil sebagai satu information ataupun input di dalam membuat decision making. Sebab
benda yang sangat penting sebelum kita nak mula thread ni, nak bagi tahu korang adalah korang kena ada option untuk korang buat decision making. Sebab kalau korang tak ada satu decision making yang kokoh, ataupun orang kata kita nak buat decision making pun kita tak tahu, nak buat decision making pun kita tak mampu, okay, itulah yang menyebabkan kita punya emosi, especially bila kita thread ni, terumbang-ambing, dia naik dan turun. Okay, alright. Siapa dekat dalam ni saya nak tanya, pengalaman trading dia bawah daripada setahun, ada tak? Siapa yang pengalaman bawah daripada setahun, boleh tolong komen 1. Okay, dan saya nak tanya juga, siapa yang dekat dalam ni, pengalaman trading dia, antara 1 hingga 3 tahun, boleh komen 2. Dan kepada siapa yang dekat dalam ni, pengalaman trading dia lebih daripada 3 tahun, boleh komen 3. Dan siapa yang belum bermula, boleh tolong komen belum bermula. Okay, alright. Tuan Hulm. Puan Azmi, okay, teman Raya, Tuan Zafran baru, okay, thank you so much. Puan Farah, Cik Puan Farah, okay, alright, 30 tahun ada juga. Puan Hazlina, 30 tahun pun ada. Okay, thank you so much. Kita ada juga yang lebih, bukan lagi 3 tahun, memang sampai dah 30 tahun dalam market. Alhamdulillah. Dan saya nak ucapkan tahniah kepada korang semua, okay, ramai yang dekat dalam ni, saya boleh katakan dia pengalaman dia atas daripada setahun. Thank you so much. Saya nak ucapkan tahniah kepada korang, kenapa? Sebab biarpun korang dah ada satu experience, biarpun korang di tahap yang korang berada sekarang, korang masih lagi willing to come and willing to belajar sesuatu. Okay? Give a big clap dekat diri korang. Cakap dekat diri korang, good job. Okay? Bila last korang puji diri korang sebenarnya? Okay? Alright. Thank you so much. Dan lepas tu saya nak tanya juga satu benda. Boleh tak? Boleh tak saya nak tanya satu benda last? Last saya nak tanya. Okay. Saya nak tanya satu benda. Apa komen korang dengan yes, good job. Puan Lina, okay, good job. Apa komen korang tentang market saham, especially sekarang ni? Tadi saya ada nampak yang komen Tuan Fauzi. Tuan Fauzi kata market semakin baik. Betul? Sekarang kita nampak market semakin baik. Tapi ada juga market yang tak gerak-gerak lagi. Boleh tak korang komen sebenarnya? Apa pendapat korang dengan market malam ni? Sebab jawapan yang korang akan jawab nanti tu related dengan apa yang saya nak sampaikan pada malam ni. Alright? So sesi pada malam ni adalah mungkin ada yang tak mengenali diri saya lagi. Saya nak bagi tahu penyampaian saya ni kalau boleh saya cuba nak sampaikan menggunakan bahasa yang mudah. Okay, macam kita belajar ABC. Kalau boleh saya nak belajar sampaikan dengan bahasa yang mudah, dan saya nak bagi tahu yang apa yang saya akan sampaikan malam ni adalah lebih kepada cara. Okay, ataupun ada juga orang kata ini merupakan salah satu trading idea ataupun cara kita nak baca pergerakan market tu. Sebab sometimes kita nampak yang market kejap dia volatile lah, betul Tuan Akram. Volatile. Kejap market tu dia bergerak macam ni, naik ke atas. Tiba-tiba kita beli je pam, terus dia jatuh ke bawah. Okay. So malam ni adalah lebih kepada strategi. Macam mana kita nak tengok ataupun bagaimana kita nak predict harga tersebut. Dan saya boleh katakan mungkin saya akan percepatkan sedikit, tapi korang boleh je bantu saya nanti bagi tahu. Kalau terlalu laju, boleh tolong komen, Tuan Zaf, jangan terlalu laju sangat. Okay, alright? Berapa ramai dah ready pada sesi malam ni? Okay, cepat. Are you ready? Saya nak tengok korang punya komen laju-laju. Dah ready ke belum ni? Cik komen laju-laju. Say yes, cepat. Komen. Saya nak tengok. Alright? Okay. Sekejap Ready macam tak ready je. Macam tak ada semangat je. Ke korang ni terkena dekat market. Maksud tak ada semangat kan? Okay, alright. Thank you so much. So, okay. Izinkan saya share screen dahulu. Alright? Okay. Kejap Okay, dapat nampak tak skrin saya? Adakah korang dapat nampak skrin saya? Okay. Nampak kan? Kejap. Oh, tak nampak. Okay. Alright. Okay. Share screen. Screen 2. Pam. Okay. Alhamdulillah. Okay, alright. Dah nampak skrin saya? Kalau nampak, boleh tolong komen 1 kat dalam. Thank you so much. Okay, dan ingin saya ingatkan juga,
sesi malam ni agak teknikal sedikit. Dan kalau boleh saya nak okay, siapa dekat dalam ni dia tak pernah dengar tentang harmonic trading ni. Yang tak pernah, jujur lah, just beritahu lah. Dia tak pernah dengar, tak tahu apa benda harmonic trading ni. Okay. Saya nak, kalau boleh, korang sediakan juga buku nota, korang boleh tulis and so on, sebab malam ni terlalu teknikal sedikit. Dan insyaAllah, saya percaya sebenarnya di dalam kita menuntut ilmu ni sebenarnya, bila kita menghadiri majlis ilmu adalah kita akan dapat ilmu yang pertama. Yang kedua adalah apabila kita menghadiri majlis ilmu ni adalah kita akan dapat idea yang lebih besar daripada apa yang kita belajar. Dan juga apabila kita menghadiri majlis ilmu ni adalah kita tak dapat apa-apa. So saya nak dan saya berharap sebenarnya sesi pada malam ni jangan sampai ada yang tak dapat apa-apa. Okay, boleh-boleh. Alright. So saya nak share sedikit theoretical tentang harmonic trading ni. Okay. So harmonic ni sebenarnya adalah salah satu strategi ataupun cara kita nak tengok market tu. Adakah di mana timing reversal dia sebagai contoh. Dan bila kita tengok market tu dia tengah berada dalam keadaan bearish, okay, di mana decision making kita sebagai contoh. Right? Okay. So sebelum tu saya nak tunjukkan dahulu siapa founder harmonic ni. So founder harmonic yang asal ni adalah daripada Harold HM lah. Harold McKinley Gartley ataupun HM Gartley, dia merupakan founder harmonic. Okay, dah arwah dah. And then lepas tu harmonic ni juga dia diperbaharui, bukan diperbaharui, dia macam ditambah baik oleh satu manusia yang kita panggil sebagai Scott Carney lah. So dia merupakan bapa pemodenan harmonic. Alright, so saya explain tentang timeline harmonic trading ni. Okay, so harmonic trading ni dia bermula pada semenjak tahun 1935 lagi. So berapa tahun lagi nak masuk 100 tahun kan harmonic ni diperkenalkan. Okay, dan HM Gartley dia publish lah buku dia di dalam buku dia yang bertajuk Profits in Stock Market. And then along the way pada tahun 1985 masa ni HM Gartley dia keluarkan satu teori harmonik tu, tapi dia tak letak nama lagi masa tu. So pada tahun 1985 barulah dia dinamakan sempena nama HM Gartley, iaitu dinamakan sebagai patent Gartley lah setelah hampir 50 tahun. Dan pada tahun 1998, so meaning to say daripada tahun 85 hingga 98 ni adalah timing di tengah-tengah di mana pada waktu ini Scott Carney dia perkenalkan dan ditambah baik dari segi mathematical approach dan ratios di dalam harmonic trading tu. Dan sehingga kini dia diguna pakai oleh seluruh dunia. So kita boleh katakan yang bapa pemodenan harmonic ni adalah Scott Carney lah. Right? Dan sehingga kini dia memang diguna pakai hampir 86 tahun. Right. Dan pada sebagai info tambahan pada 1927 juga, siapa yang familiar dengan pattern GAN dekat dalam ni? Strategi GAN. Ada yang familiar tak? GANN. GAN. Alah, study of ni. Astrology. Bukan, itu pistol. Tuan Razani. Itu pistol. Dia GANN. Okay, so GAN ni merupakan salah satu strategi juga. Dia pada awal-awal lagi lah. GAN square, itulah GAN. Teori GAN. Dia ada banyak, dia bukan GAN square je. Dia ada kita nak kira timing. Timing di dalam GAN pun ada. Okay. Alright. Dan pada tahun 1938 lah, masa ni R.N. Elliott dia telah publish satu buku yang dipanggil sebagai The Wave Principle. So boleh dikatakan harmonic GAN dan juga harmonic GAN dan juga Elliott Wave ni boleh dikatakan dia yang terawal lah. Okay. Right. Okay. Apa masalah kritikal yang mendorong Scott Carney menghasilkan study of harmonic ni? Okay. Pada waktu itu, sebelum ni lah kan, 1980-an ke bawah, pada waktu itu, okay, dia ada terlalu banyak strategi. Antaranya adalah Elliott Wave. Yang kedua adalah GAN. Yang ketiga adalah Hertz cycle. Ni cara kita nak kira cycle. Timing market. Keempat adalah the Gartley pattern. So, pada masalah pada waktu itulah
setiap investor ataupun trader pada waktu tu, apa yang dia hadapi adalah dia ada terlalu banyak macam-macam strategi yang kita boleh katakan strategi buat duit. Okay, strategi kumpul duit ke, buat duit and so on. Tapi dia ada satu masalah ni. Antara semua strategi ni. Siapa boleh tolong jawabkan? Apa masalah keempat-empat strategi ni yang korang tahu? Ataupun cuba korang teka, apa masalah pada waktu tu? Market trend. Okay, Tuan Rozani. Okay, boleh. Okay, yang lain? Korang rasa apa masalah dia pada waktu tu? Timing. Okay. Okay juga, timing. Okay, tapi kurang tepat. Okay, yang lain ada nak cuba? Ada nak cuba? Ada ya? Okay, alright. So, masalah yang dihadapi pada waktu tu adalah dia tak ada specific entry and exit. Siapa yang study Elite Wave dekat dalam ni? Okay. Siapa yang study Elite Wave dekat dalam ni, dia tahu. Dalam Elite Wave, dia tak ada specific entry and exit. Apa itu specific entry dan exit? Entry dan exit ni adalah timing. Okay, kita nak beli bila? Okay, di mana harga yang kita nak beli? Dan kalau kita dah terbeli di kawasan harga tu, bila dia dah naik, di mana kita planning kita nak jual? Itulah maksud dia entry and exit. Beli dan jual. Elite Wave tak ada stop loss. Ya, itu sebagai contoh dia. Alright? Okay, so ini masalah yang dihadapi pada waktu itu. So, apa yang Scott Carney buat adalah dia keluarkan, okay, tak apa, saya akan move dekat next slide nanti kemudian. Okay? Alright. So, next. Saya nak tanya dulu dekat korang. Cuba korang komen, apa masalah yang paling berat yang korang pernah hadapi sepanjang waktu korang trade? Okay, maafkan saya kalau saya terlalu banyak melakukan interaksi dengan korang semua, sebab saya sebenarnya bila saya buat sharing, especially semenjak tahun lepas lagi, semenjak tahun 2020, 2019, saya suka bila saya menyampaikan sesuatu ni, saya suka untuk berinteraksi dengan saya punya audience. Okay, supaya saya nak at the same time korang belajar juga. Okay, sayang ni sejam kita punya sesi, kalau tak belajar apa-apa. Okay. Alright. So, bagaimana sebenarnya harmonik ni dia membantu mengawal emosi ketika pasaran merah? Kita faham satu benda especially trader saham lah. Lebih-lebih lagi kepada trader saham yang dia tak diversify the market. Okay. Apa yang selalu berlaku adalah dia jumpa sangat kerap sekali dia jumpa market dia berada dalam keadaan merah lah kita panggil. So, bagaimana sebenarnya harmonik ni dia bantu kawal emosi kita? So, yang pertama adalah, di dalam harmonik ni, apa yang dia boleh bantu adalah, dia boleh memberi kita keputusan cut loss short, sharp entry, and let the profit run. So, itu main point utama apa yang harmonik ni boleh bantu kita. Yang pertama. Okay. Yang kedua adalah, dia memberi kita jangkaan perubahan harga dengan lebih awal sebelum market tu betul-betul berlaku. Okay. Yang ketiga adalah dia mengelakkan kita daripada fear of missing out sebelum kita belilah sesuatu market tu. Okay. Kita nak buy apa? Contoh, kita nak beli stock market. Sebagai contoh, kita nak beli apa ni, konon lah kadang-kadang ada timing yang masa market tu dia nak pergi jalan kan. Dia nak jalan dah lah. Kita boleh katakan mungkin sekarang harga dia 5%. Tiba-tiba dia naik sampai 55 sen. Okay, contoh, kita pun dah gelabah. Okay, dah gelabah. Aku takut kalau aku tak beli nanti, aku tertinggal bas. Itulah maksud dia, fear of missing out. Aku takut kalau aku tak beli nanti, dia profit gila-gila. So, aku tertinggal. Aku tak terbeli. So, ini salah satu apa yang harmonik trading boleh bantu. Yang keempat adalah dia membantu untuk buat keputusan trading plan dengan lebih sistematik sebelum harga bergerak. So, maksud dia dekat sini, sebelum harga tu bergerak lagi pun, dia memang dah boleh bagi kita satu keputusan ataupun decision making di mana kita nak beli. Okay, even masa tu market dia tak bergerak lagi. Yang kelima adalah dia membantu untuk buat keputusan tangkap pisau dengan sistematik. Yang keenam adalah dia membantu mengawal emosi kita melalui trading plan harmonik. Okay. Sampai sini ada apa-apa persoalan tak? Korang okey ke okey?
Okey ke tak okey? Sampai sini. Okey. Kalau okey, boleh tolong komen okey. Kalau tak okey, boleh tolong komen okey juga. Okey? Korang bagi okey je. Alright. Okey, gurau-gurau Okey, thank you so much. Alright. So, untuk harmonik ni sebenarnya, dia ada satu saya quote satu ayat ni daripada buku dia, buku Scott Kani. Right? So, anything outside these three consideration is meaningless. So, maksud dia, ada 3 perkara yang kita perlu fokus ataupun kita kena take it as a consideration. Yang pertama adalah trading opportunity must be identified. So, maksud dia, sekiranya ada peluang di dalam market tu, okay, kita kena identify benda tu dulu. Adakah di dalam market yang kita nak buy tu, stock market yang kita nak beli tu, dia ada opportunity? Adakah ada peluang untuk kita buat duit dalam market tu? Okay, itu yang kita kena tengok dulu. Okay, nak tengok macam mana? Macam mana nak tengok? Okay, macam mana nak tengok? Kita kena tengok daripada graf tu lah ataupun chart. Okay, daripada chart tu lah kita kena tengok. Kita kena identify dulu. So, itu yang pertama. Yang kedua adalah execution must be determined. Execution ni maksud dia adalah bila kita dah determine, okay, bila kita dah tengok dekat dalam market tu, dekat dalam market tu kita nampak dia ada peluang untuk kita buat duit, kita jangan masuk terus. Okay, kita jangan masuk terus. Kita buat decision dulu. Di mana kita nak beli. And then lepas tu, di mana kita nak keluar. Okay, untuk kita keluar ni, maksud dia jual lah, sorry. Mana kita nak beli dan mana kita nak jual. Untuk kita jual ni, tak semestinya jual time profit. Jual masa loss pun boleh. Kenapa kita kena jual masa loss? Sebab kita nak jaga kita punya profit. So, itu yang kedua. Yang ketiga adalah management of trade must be defined to optimize result. So, ini maksud dia adalah kita kena manage kita punya trade. Ataupun kita kena kawal kita punya capital sebagai contoh. Kita kena kawal. Sebab di dalam harmonic trading ni dia pentingkan kita untuk kita jaga kita punya trading plan supaya kita boleh trade berkali-kali. Okay? Dan ini adalah petikan daripada buku yang saya ambil daripada buku Scott Kani, The Harmonic Trader pada tahun 1998. Dia bukan level 1 punya buku dia level before level 1 tu punya buku. Nanti korang boleh cari. Okay, so ini buku dia. Ini volume 3 lah. Alright. Okay. So macam yang saya cakap tadi, harmonic ni dia bagi specific entry dan exit kan? Macam mana? How? Macam ni dia berikan kita specific entry dan exit. Okay. So dia sebenarnya ada 6 cabang di dalam harmonic ni. Siapa nak tahu 6 cabang tu? Cek komen dekat bawah. Siapa nak tahu? Ada 6 cabang harmonic ni sebenarnya. Saya tahu ramai yang tak tahu lagi kan harmonic ni. Nak tahu ke? 3 orang je nak tahu. Yang lain tak nak tahu ni tak apalah. Okay, saya tak share lah. Sebenarnya tak ada dalam slide pun. Nak ke? Macam tak nak je. Nak Betul Nak Okay, thank you so much. Nah, okay, right. So, sebenarnya dia ada 6 cabang harmonik sebenarnya. Dan saya akan explain, tunjukkan. So, harmonik ni sebenarnya dia memang fokus untuk kita buat trading plan ataupun entry dan exit. Entry dan exit ni maksudnya di mana kita nak beli dan di mana kita nak jual. Okay. So, cabang yang pertama adalah AB equals to CD. Ataupun kita panggil ABCD lah. Alright. Yang kedua adalah MW pattern. Yang ketiga adalah shark pattern. Dan yang keempat adalah BAM ataupun Band Action Magnet Move, BAM. Okay. Yang kelima adalah 5O pattern. Dan yang keenam adalah PRZ ataupun Potential Reversal Zone and Warning Sign. ABCD, Butterfly, Crab, Bat, Gatli. Okay, ada kurang lagi tu. Ada 2 lagi kurang, Puan Zakia. Yang satu lagi kita panggil sebagai Deep Crab. Yang kedua kita panggil sebagai Alternate Bat. Dan lepas tu kita ada tambahan ni lagi. Kita ada tambahan 5O. Kita ada tambahan Pattern Shark. Dan juga kita ada satu pattern Impulse Wave. Impulse Wave bukan. Sorry, maafkan saya. Okay, kita ada lagi pattern 3 Drives.
Banyak lagi. Tapi ini salah satu cabang harmonik dia. Alright? Okay. Dan juga, mungkin ada yang tertanya-tanya kan, macam mana pattern harmonik ni dia boleh bagi kita specific entry dan exit? Macam yang tadi saya ada explain tentang mathematical approach. Apa yang Scott Kani gunakan adalah dia tambah mathematical approach dan ratios menggunakan Fibonacci numbers. So inilah Fibonacci numbers yang saya maksudkan. Siapa yang familiar dengan nombor-nombor Fibonacci dekat dalam ni? Okay, bukan Fibonacci Fibonacci sebutan betul dia adalah Fibonacci. Okay, siapa familiar dengan nombor-nombor dekat dalam ni? So ini adalah number-number Fibonacci tapi kalau korang buka dekat korang punya trading view, dalam trading view korang ada yang default punya ni kan, default punya apa? Default punya setting. Dia tak ada number-number ni. Okay, 70.7 tak ada di dalam default setting tu, tapi dia merupakan Fibo numbers. Dan lepas tu 88.6 pun tak ada, tapi dia merupakan salah satu daripada Fibo numbers. Dan lepas tu 113, 127, 141 dan juga 200 dan 224. 314 juga. Okay. Alright. So ini beza dia. Ini adalah nombor-nombor yang kita guna pakai di dalam harmonik. Okay. Alright. So, pada malam ni, saya harap saya dapat explain dengan lebih cepat dan kita akan tunjukkan, kita akan tengok daripada graf juga ataupun chart. Dan lepas tu, kita akan adakan sesi Q&A. So, untuk korang punya Q&A nanti, saya nak pesan satu benda, boleh tak? Untuk pertanyaan sebenarnya, korang boleh jawab melalui sesi ni. Korang tekan dekat bahagian korang punya ni, korang punya screen tu. Boleh tengok dekat dalam atas tu ada Q&A kan. Korang tekan Q&A tu. Sekejap macam mana Korang pergi dekat Q&A tu, korang boleh tanya soalan dekat dalam tu. Alright? Okay, thank you so much. Okay, so fokus kita pada malam ni. Okay, fokus kita pada malam ni, saya nak ajar korang, saya nak share kepada korang dua benda Yang pertama, kita akan fokus dekat dalam pattern ABCD. Dan yang kedua, kita tengoklah kalau cukup masa. Ada yang nak, okay? Kita akan go through dekat M dan W pattern. Tapi fokus saya hanya untuk pattern M sahaja. Sebab fokus kita untuk ni kan, untuk market saham pada malam ni. Alright? Okay. So sebenarnya, ada tiga cara ataupun kita panggil sebagai tiga stages of harmonic trading lah. Ataupun apa yang saya dapat lihat sebenarnya daripada stages ni adalah ini adalah ini adalah tiga cara sebenarnya. Bagaimana cara kita nak kawal kita punya emosi, especially masa kita nak trade. Right? So yang pertama, okay, dia ada tiga stage. Yang pertama adalah trade identification. So, kita kena identify dulu opportunity yang ada. Yang kedua adalah trade execution. Kita kena planning di mana kita nak execute the market. Kita nak beli di mana, kita nak jual di mana. Kalau dia tak jadi, kita jual di mana. Mana kita nak cut loss, sebagai contoh. Dan yang ketiga adalah trade management. Okay. So, ini ketiga-tiga benda yang penting. So, ini adalah ketiga-tiga reason yang akan saya tunjukkan melalui technical selepas ini. Okay. Korang masih okay tak ni? Adakah korang masih okay? Cek komen dulu, saya nak tengok. Kalau masih okay, kita dah nak move dekat ni, dekat dalam bahagian technical. So, saya nak orang please pay attention dalam masa yang sama dan be responsive. Okay, be responsive. Sebab dalam masa yang sama, bila kita belajar ni, kita perlukan energi tau. Energi kita perlu banyak. Bila kita tak ada energi, that's why lah kita pandai loss. Bila kita pandai loss, kita termiss dah benda-benda yang penting yang kita sepatutnya belajar. Boleh, thank you so much Tuan Muhammad Yazid. Macam familiar lah Tuan. Macam familiar, saya macam familiar. Okay, tak pastilah. Okay, alright. Okay, so fokus pada malam ni, yang pertama adalah ABCD pattern. So, apa ABCD pattern ni? So, ini merupakan salah satu cabang harmonik yang basic sebelum korang belajar M dan W pattern. Okay.
So ini adalah contoh ABCD semasa pasaran tengah merah. So untuk harmonik ni sebenarnya adalah kita nak cari reversal point. Okay. Pattern dia lebih kurang macam ni. Dia ada 4 label yang kita label sebagai ABCD. A, dia jatuh dulu. Okay. Dia pergi ke B. Lepas tu, dia retrace. Dan level retracement dia ni mestilah di dalam lingkungan 38.2% sehingga 88.6%. Dan baru kita tarik ke point D ke nombor di dalam lingkungan 161.8 dan juga 261.8. Alright. So, saya nak bagi korang satu situasi ABCD untuk buat keputusan, especially masa market merah. So, ini sebagai contoh pattern yang korang dah lukis kan? Korang dah lukis. So, apa yang kita akan buat adalah syarat-syarat dia di dalam market ni. Okay. Point D ni adalah kita punya reversal point ataupun di mana kita punya opportunity. Di mana peluang yang kita nak ambil. Okay. Point D ni. Okay. Yang kedua adalah B. So B level ni adalah lowest point masa dia naik dekat level atas ni. Once dia dah break je point B ni, situ kita akan tunggu peluang untuk beli di bawah. Dan syarat dia yang next pula adalah point C ni dia tak boleh melebihi point A. So bila kita nak lukis ABCD ni, bila kita plot C ni tiba-tiba dia atas daripada A, maka dia tak valid. Dia jadi pattern lain pula. Alright? Okay. So, saya tunjukkan case study untuk AB equals to CD. Ini sebagai contoh. Okay, nampak tak screen? Boleh zoom tak? Oh, tak boleh. Nampak tak? Nampak tak lukisan? Nombor-nombor ni nampak? Ataupun korang boleh try zoom kot. Okay, so ini sebagai contoh. Sebelum market ni jadi, sebelum dia berjalan, kita dah expect dah. Okay, nampak tak? Tadi rules yang saya bagi tahu adalah 38.2 dan 88.6. So, kita tengok. Sekarang ni, dia punya level adalah 0.62. Saya nak tanya, adakah dia berada di dalam lingkungan nombor ni? 38.2 dan 88.6. Adakah nombor ni, maafkan saya, ini 62% sebenarnya. 62%. Adakah dia berada di dalam lingkungan ni? Okay, Tuan Badrul, thank you so much. Betul. So, kita akan tarik. So, maksudnya dia valid lah. Okay, dia valid. Dan lepas tu kita akan tarik point D. So, point D ni bersamaan dengan 1618 6.2. Sorry maafkan saya. Kita gunakan number 1618. So, maksud dia 62%. Betul, Tuan Fauzi. So, maksud dia merupakan 62%. Dan dia berada di dalam lingkungan 38.2% hingga 88.6%. Alright. So, masa waktu ni, kita expect dan kita target yang market akan reverse di level bawah ni. Okay, ni kita gunakan number Fibo 1618. 1618% ni dia berada di kawasan 0.535 sen. Tapi pada waktu ni, market dia tak jatuh lagi sampai 535. Okay, dia tak jatuh lagi. So, masa ni kita tunggu. Kita dah nampak peluang. So, kita dah boleh prepare kita punya trading plan siap-siap. Okay, so maksudnya kita nak cuba buy di area level ni, 535. Dan kita tengok next apa yang berlaku. Nampak tak? Market dia touch je. Dia kena kan, 535, entry point kita kena, pop, lepas tu dia naik. Katakan, saya ambil daripada ni reversal point ni sehingga dia punya highest highest point 122%. Saya nak tanya dekat korang, kalau korang untung dalam saham 122%, okey tak untuk korang? Cukup tak untuk korang? Korang puas hati tak? Okey tak? Okey. Tuan Muhammad Hanizam kata okey. Tuan Fauzi kata berbaloi. Lebih daripada okey. Alright? Lebih dari okey.
Bagus. Okay, alright. So itu maksud dia. Itu maksud dia yang di mana kita nak cari peluang dalam market. Macam contoh, bila kita tengok dekat situasi market ni kan, dia jatuh. Market ni tengah merah time ni. Kena pula masa ni ada pula grup-grup lain duk pompang bagi tahu, ni apa? 3A Resources bagi tahu. 3A Resources nak pergi ni, confirm pergi. So si kawan pun belilah dekat 79 sen. Dah beli 79 sen, lepas tu pap, market jatuh sampai 535. Bila market jatuh sampai 535, dia pun time tu otak dia pun dah pusing sangat. Okay, emosi dia pun tak menentu dah. Lepas tu dia pun pernah belajar kan sebelum ni. Masa dia belajar bagi tahu, jaga trading plan, jaga trading plan, jaga trading plan. So masa tu apa yang berlaku? Dia beli 79 sen, lepas tu market jatuh 535. Lebih kurang berapa? 20 lebih sen. Dia rugi. Dan dia pun cut loss. Masa dia cut loss di level ni, pap, tiba-tiba market naik. So itu maksud dia, kita nak jaga emosi kita. Okay? Kita nak jaga emosi kita. Kita nak elakkan daripada benda. Sebab masa kita, kalau kita beremosi ni sebenarnya, untuk kita buat decision making pun, dia agak terganggu tau. Siapa setuju benda tu? Hati kita tak tenang. Bila hati tak tenang, nak buat decision making pun tak menentu. Kena pula dengan grup Telegram ada 10, 15, 20. Ada ke? Tak ada lah kan sampai 20. Mustahil lah. Okay. So itu maksud saya. Okay. Alright. Ada gurau je. Okay, gurau. Tak cakap korang. Dia cakap dekat ni, investor dekat mana? Zimbabwe. Alright. So ini case study yang kedua. Terbalik. Okay, ini case study yang kedua. Ini case study yang kedua. So kita nampak 63.8. Dia dalam lingkungan. Lepas tu kita expect dia jatuh dekat 1618. Kita reverse. Time ni kita tengok. Okay, let dulu. Kita tengok. Dan kita nak cuba buy 71 sen. Jauh ni jatuh. Jauh. Tapi time tu lah. Tengok. Betul-betul kena. 71 sen. Lepas tu naik. Pun sama juga. Dekat highest point lebih kurang 134%. So itu sebagai contoh dia. Right? Okay. So next kita nak tengok dekat pattern yang kedua, M pattern M pattern. So M pattern ni, okay, kejap saya nak tanya dulu. Sampai sini korang okay tak? Sampai sini. Okay ke okay? Jarak 1618 ke 218 agak panjang. Bagaimana nak tahu 1618 adalah minima atau waktu yang sesuai untuk reversal point? Okay, saya akan explain. Saya akan bagi tahu nanti pada penghujung tapi boleh tak tolong ingatkan saya juga? Okay, boleh tak tolong ingatkan saya juga tentang bagaimana nak tahu 1618 tu? Okay, ingatkan saya. Saya takut saya lupa. Okay, jarak BD tu ignore ke? Ya, betul. B dengan D kita ignore. Yang penting A dengan C tu je kita tengok. Tuan, cara pengiraan A ke C tu macam mana? Pengiraan dia kita just plot je. Daripada atas ni kita plot, tarik. Bila kita plot je highest point dekat candle ni, dia dah keluar dah nombor ni. Okay? Alright. So kita tengok next. Tentang fokus yang kedua, kita nak tengok dalam M pattern. So M pattern ni simple. So ini contoh M pattern semasa market merah. Dia M macam ni. X. Dia punya labeling adalah X, A, B, C, D. So ini cara labeling dia. Masa market dia bergerak macam ni lah. Market naik X ke A dan dia jatuh ke B. Retracement A ke, maksud dia market A ke B ni dia retrace kan? Betul. Dia tengah retrace. Okay, retrace ni maksud dia jatuh maksud dia jatuh. Market tengah naik dia jatuh. Itu maksud retracement. So retracement dia ni mestilah di dalam lingkungan 38.2 sehingga 61.8. Okay. Dan lepas tu, masa pergerakan B ke C ni, jarak dia, dia punya retracement dia mestilah di dalam lingkungan 38.2 sampai 88.6. Dan last kali bad pattern adalah point D tu kita kena tarik sehingga level Fibo 88.6. Ini boleh abaikan dahulu. Okay, abaikan dahulu. So saya nak ajar korang the basic things dahulu. The basic things.
Okay, ini boleh abaikan dahulu. Okay, tengok dekat point D ni je dulu. Right? Okay, so maksud dia, tadi ABCD, D dia punya reversal point kan. Sekarang ni untuk M pattern pula, sama juga. Kita punya expected reversal point di point D bawah ni. Batman Begins, betul, Tuan Razani. Dan confirmation dia breaks below point B dan point C tidak boleh melebihi point A. So kita tengok case tadi embed pattern. Alright, so ini untuk market KLCI lah yang saya pernah lukis sebelum ni. So benda tak jadi lagi. Kita dah plot M pattern. Okay, pergi dekat 88.6 dan kita expect di reverse ke level atas ni. Masa ni tak jadi lagi. So kita dah boleh expect. Tengok apa yang berlaku, pam, terus jatuh ke bawah. Okay, right. Yang kedua pula, ya, ini stock market, data prep. Kita expect dia jatuh ke 88.6. Pattern bad, kita expect dia jatuh dan reverse. Masa ni tak jadi lagi. Lepas tu apa yang berlaku, dia betul-betul jadi. Lama lah, take time lah, memang take time. Lepas tu dia jadi. Okay, ada tak case study ketiga? Ada juga case study ketiga. Next adalah Supermax. Sama juga, benda tak jadi lagi. Saya ingat ada orang pernah komen ni, bagi tahu dekat saya. Dia kata yang saya ni, saya gila kata dia. Bukanlah yang tak, bukan mencarut bukan yang mencarut punya gila. Maksud dia lah saya ni gila sebab masa ni dia kata Supermax FA sangatlah bagus. Dia punya cash flow sangatlah bagus. Dia punya net profit sangatlah bagus. Tapi kenapa saya nampak market boleh jatuh? Kenapa saya target market boleh jatuh sampai RM4? Masa harga ni RM9 lebih. Highest time tu RM12. Saya target dia jatuh RM4. Then betul-betul berlaku. Jatuh ke RM4 dan dia reverse semula. Alright. So ini yang kita expect. Okay. Saya akan tunjukkan dekat dalam bahagian chart. Tapi saya habiskan slide dulu, boleh tak? Boleh ke boleh? Boleh ke boleh? Boleh. Okay. Boleh saya habiskan? Ke nak tengok? Tengok ni. Tengok slide terus. Tengok chart. Slide pun nak habis dah sebenarnya. Sikit je. Nak habis dah ke? Dah nak habis dah. Boleh Okay lah. Okay, saya akan ambil, mungkin saya akan ambil masa korang lambat sedikit lah. Ambil masa korang. Okay, saya cuba explain secepat yang mungkin Share screen. Alright, kalau dapat nampak skrin saya, korang boleh komen nampak. Okay. Nampak Alright. Okay. So, okay, sorry, saya punya nak tengok. Okay, bagi saya satu contoh market, boleh tak? Tak apalah, dah jumpa lah. KLCI pun boleh lah. Alright, so kita cuba lihat dulu. Market Aeon Aeon. Alright. Okay, kejap. Kita cuba lihat dulu. Okay. Saya nampak dia seakan-akan lah seakan-akan. Kita cuba tengok dulu. Saya nampak dia seakan-akan sebenarnya. Alright. So kita akan plot daripada point atas yang kita panggil sebagai higher high. Sorry, bukan higher high. Higher. Betul lah higher high. Higher high. Okay. Sorry, lower high maksud saya. Maafkan saya. Lower high Lower high. So kita tengok. Ini market 77.4 lah. 77.4 dia pergi dekat ni. 1.414. Okay, saya akan tunjukkan nanti macam mana cara kita nak kira. Okay, dia pergi dekat 1.414. So, kita expect yang market reverse kat level ni. Macam case ni betul lah berlaku. Okay, betul lah berlaku. Yang kita expect dia reverse. Di level ni naik ke atas. Alright. So, kita tengok. Dia betul-betul reverse ke tak? Tapi nampak macam tak reverse kan? Sekejap Allah. Sini. Okay. So, kita expect yang market dia akan reverse. So, apa yang kita nampak masa ni adalah kita nak buat decision dekat, kita nak buy di level 94.5 sen dan kita nak take profit di
level atas ni. So untuk kita take profit ni sebenarnya kita boleh target, ini ilmu dalam sikit tapi saya explain je. Kita boleh target dekat level apa ni? 38.2 dan 61.8. Okay. And then next adalah kita plot Fibonacci level daripada B ke C untuk kita determine kita punya reversal point. 1.414. Macam case ni 1414 1414. So kita nak beli di level ni. Dan kita guna kita punya cut loss decision lah dekat 1618. Alright. So masa market dia belum lagi, kita replay dulu lah. Sekejap. Kita replay. Masa market dia tak jatuh lagi, level bawah ni, masa dia tak jatuh lagi, kita dah boleh buat satu decision making. Di mana entry point kita dah jumpa, take profit kita pun kita dah jumpa. Dan cut loss decision kita pun kita dah jumpa. Sekarang saya nak tanya korang. Kita punya decision making untuk profit dekat almost 70%. Dan kita punya cut loss decision 25%. Saya nak tanya korang. Berbaloi ke tak berbaloi? Berbaloi ke tak? Decision making. Sekejap Berbaloi tak? Time frame guna weekly ke coach? Okay, Tuan Rafizan. Tentang, kejap. Tadi saya nak share tentang apa Okay, time frame ni dia pecah kepada 3 sebenarnya. Time frame untuk harmonik dia tak kisah Kalau kita nak gunakan weekly time frame, maksud dia kita ni jenis yang position trader. Lambatlah kita nak tunggu buat decision making. Tapi kalau kita nak cepat, kita boleh gunakan hourly ataupun 30 minit. Ini dalam saham. Okay, kalau di daily lebih kepada swing lah. Weekly pun lebih kepada swing, lebih kepada position. Nak hold lama. Tapi kalau nak hold kejap, kalau kita jumpa pattern ni dekat time frame yang kecil, contoh dia 30 minit, boleh gunakan, tak ada masalah. Berbaloi kan? So, inilah maksud dia. So, kita cuba lihat. Kita cuba tengok apa yang berlaku. Macam case ni dia naik dululah. Dia tak terus jatuh. Tapi bagi kita, saya gunakan weekly untuk tujuan ni, pembelajaran. Okay. Contohnya untuk weekly trader ni, weekly time frame. Siapa yang pakai weekly time frame ni, dia lebih kepada swing ataupun dia lebih kepada position trader. Hold lama gila. Mungkin berbulan-bulan. 4-5 bulan. Ataupun mungkin sampai 6 bulan. Okay, contoh lamanya. Okay, kita tengoklah apa yang berlaku. Pump, kena. Entry point kena. Okay, lepas tu kita tengok. Kena tak kita punya take profit yang pertama? Decision making. Dia kena ke tak? Lambat lah. Go lah next. Okay, alright. So macam case ni kita boleh katakan dia dah kena dah pun. Kena kita punya decision take profit yang pertama. So bolehlah tuai hasil. Tapi ada tapi dia. Tapi sebelum dia kena, dia jatuh dulu. Nampak? Dia reverse. Tapi dia jatuh dulu. Makan kita punya stop loss. Lepas tu dia naik semula. So macam case macam ni, apa yang kita boleh buat adalah kita akan cuba make a new entry, make a decision entry based on level yang sama. Macam apa yang kita punya decision making sebelum ini. Okay? Alright? Okay, saya habiskan slide last sikit sebelum kita go through dekat Q&A. Alright. Okay. Swap. Alright. Nampak skrin saya? Okay. So, apa yang kita dah belajar tadi itu semua, okay, saya nak completekan dengan satu perkara ni, okay, iaitu isu trader yang wajib sebenarnya setiap trader elakkan. Sebab bagi saya sebenarnya, isu-isu ni ataupun masalah-masalah ni, apabila kita tak elakkan, dia akan berulang kali berlaku dekat diri kita. Sometimes decision making kita dah buat salah pun, kita tetap akan buat semula. Kita akan repeat on the same mistake. So ini perkara yang korang kena elakkan. Yang pertama adalah dia tak mempunyai hala tuju dan matlamat ketika trade.
Sama macam kita driving kereta. Right? Kalau kita driving kereta, kita tak ada hala tuju, kita main drive je. Okay? Apa yang berlaku adalah kita akan buang duit. Buang duit kenapa? Habis minyak. Sebagai contoh dia. Right? Yang poin yang kedua adalah dia tak faham apa itu trading dan investing. Siapa pernah dengar story tentang pokok durian? Pernah tak? Siapa pernah dengar? Okay, pernah dengar tentang story pokok durian? Okay, saya ingat siapa dulu Ponohana, dia ingat story saya tu. Saya macam, saya terharu sebenarnya. Saya dah lupa story tu, tapi tiba-tiba saya teringat. Okay. Okay. Right, thank you so much Ponohana. Maksudnya story saya tu sampailah kan. Dan poin yang ketiga adalah dia suka copy trade. Ataupun, dan dia juga tak faham pocket dan masa dia sendiri. Dia follow orang punya trading, nak beli tu ini, tapi dia sendiri tak tengok pocket dia sendiri. Dan poin yang keempat adalah dia suka ganggu emosi diri sendiri. Apa maksud ganggu emosi diri sendiri ni? Bila apa yang dia dah belajar, dia dah khatam, dia dah nampak dalam market, dah tak boleh pergi, tapi dia suka untuk follow group signal. Sorry, maksud saya group orang lain. Yang terlalu banyak dia join tu, terlalu banyak, sampai dia dah tak boleh nak buat decision making. Okay, right. So, poin yang kelima adalah dia trade menggunakan duit emergency, bukan duit lebihan. So, ini yang selalu berlaku dekat orang yang dia tak boleh terima kalau dia loss. Dan yang keenam adalah dia segan menuntut ilmu ataupun dia ego. So, jangan jadi orang yang segan untuk menuntut ilmu. Right. Dan saya berikan korang sumber rujukan untuk korang tengok. So, korang boleh screenshot Saya bagi masa. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Dah, screenshot. Kalau dah screenshot, boleh tolong komen dah. Okay. Dah, okay. Thank you so much. Dan last kali, saya ada satu quotes yang saya sangat suka. Adalah, apa yang saya nak sampaikan adalah, impian kita ni umpama destinasi. Tanpa komitmen, anda tidak akan sampai. Dan tanpa konsistensi juga, anda tidak akan berjaya habiskan perjalanan. Okay, so terima kasih banyak semua kepada yang join. So untuk makluman lanjut, korang boleh hubungi saya melalui info-info di depan ni, Instagram, Twitter. Saya ada banyak bagi sharing juga through Twitter, dan Facebook pun agak kurang sedikit, dan insyaAllah saya akan cuba go through in detail for the future. Right, so terima kasih banyak semua. Kita akan go next kepada sesi Q&A. Thank you so much. Saya kembalikan kepada Syaz. Terima kasih Cik Zafri di atas perkongsian sebentar tadi. So next kita izinkan Syaz untuk share screen. Okey, kita akan masuk ke dalam sesi Q&A. So kepada siapa yang mempunyai soalan kepada speaker kita pada hari ini, anda boleh type soalan anda di ruangan Q&A. Okey, soalan pertama untuk Cik Zafri daripada Cik Muhammad Anwar. Jarak 1.618 ke 2.618 agak panjang. So, bagaimana kita nak tahu 1.618 ialah minimum ataupun waktu yang sesuai untuk reversal point? Okay, alright. So, mungkin saya tak explain tadi. So, dia macam ni je. Kejap saya tunjukkan. Okay lah, sebenarnya boleh tak tolong tulis je benda ni. Okay, so untuk macam mana kita nak tarik pergerakan ni, pergerakan apa ni maksud saya, kita kejap lah saya share screen sekejap. Syaz boleh? Boleh. Okay. Share screen. Right. Okay, so saya ni je lah sebab saya tak ada. Okay, tak apa, kejap. Saya cuba cari kejap. Okay. Okay, sebenarnya saya ada kalkulator sebenarnya. Kalkulator ni adalah daripada Tuan Lami. So, kalkulator ni kita tak bagi orang. Kita just bagi student kita je. Tapi korang boleh tulis lah.
So ini kita punya kita punya target sebenarnya. Bukan, sorry. Sekejap Satu kot. Rasanya ini. Okay, alright. Nampak tak skrin? Sekejap saya sekejap. Nampak. Ini cara kita nak target sebenarnya. Macam tadi kan kita expand daripada 2618 hingga 1618 tu terlalu panjang. So mana kita nak target? So ini nombor-nombor dia. Kalaulah retracement tadi tu berdekatan dengan 38.2, so kita akan gunakan nombor di projection 2.24 ataupun sehingga 2618. Okay, saya zoomkan lagi sikit. Okay, nampak good. Alright. So yang kedua, kalau point retracement dia tu di dalam lingkungan berdekatan dengan 50%, so kita akan tarik di projection tu kepada 2. Dan seterusnya. 61.8 pergi dekat 1618, 70.7 pergi dekat 1.41, 78.6 pergi dekat 1.27, 88.6 pergi dekat 1.13. Saya harap dapat menjawab persoalan tuan. So ini cara dia terlalu teknikal lah tapi apa yang saya nak pesan adalah siapa nak saya bagi satu pesanan ni. Saya rasa saya jarang bagi sharing pesanan ataupun tricks macam mana kita nak jadi master dalam apa yang kita buat. Nak trik dia adalah kalau korang sehari korang tak boleh lukis 10 chart ataupun 10 stocks, tak kisahlah stock market ke, komoditi ke, korang nak tengok crypto ke and so on, it doesn't matter. Kalau sehari korang tak boleh lukis 10, korang lukis 20. Ini tips dia. Marah sebab inilah tips yang saya dapat daripada guru saya. Yang membuatkan bila kita tengok market je kita dah tahu. Oh okey, aku nampak apa yang jadi. Oh aku tengok je, buka je market, terus dia jadi macam ni. Oh dia ada pattern macam ni, dia ada pattern ni. Oh okey, alright. So kita dah tahu dah, kita expect mana nak pergi. Okay, so maksud dia adalah in order untuk kita faham benda ni dengan lebih mendalam, kita tak boleh berhenti melukis. Macam kita belajar memandu. Awal-awal kita tak pandai memandu. Tapi bila kita dah biasa memandu, saya nak tanya korang lah kalau korang drive kereta, adakah korang akan, masuk kereta, aku kena check dulu, side mirror, lepas tu rear mirror kena check, lepas tu kena tengok, kena masuk gear 1 dulu, and then lepas tu sebelum nak masuk gear 1, kena pijak clutch dulu. Adakah korang berfikiran macam tu sebelum korang drive kereta? Ataupun adakah korang masuk dalam kereta je, korang masuk je masuk gear and so on, lepas tu korang jalan. Korang fikir lagi kan? So itu maksud saya. Kita nak, bila korang nak trade ni, bila korang tengok je market, korang tengok je chart, korang dah tahu dah, oh okey, nampak dah apa dah boleh jadi, apa possibility yang ada. Kita nak macam tu. Kita tak nak korang, bila korang tengok market je, korang jadi macam, terus korang jam. Nak tanya orang tak sempat dah. Tak sempat lagi. Nak tanya orang tak sempat. Serius tak sempat. Baru nak tanya remiser, baru nak tanya cikgu atau sifu and so on. Dah market dah jalan. Okay? Alright, so itu maksud saya. So saya harap dapat menjawab persoalan tuan. Okay? Alright. Alright, soalan kedua. Biasanya teknik ni berapakah percentage ketepatan dia? Saya boleh katakan tentang percentage ketepatan ni adalah kita bergantung dengan cycle market. Okay, bergantung dengan cycle market. So untuk harmonik ni sebenarnya dia ada dua decision making. Satu adalah di mana kita nak buat decision making ketika market trending. Maksud dia market trending ni dia continue je naik. Kita expect dia reverse tapi dia naik je. Yang pertama, yang kedua adalah kita expect daripada market reversal. Saya boleh katakan percentage probability untuk kita dapat sebanyak 80% sekiranya kita lukis dengan cara yang betul. Okay, harap dapat menjawab persoalan.
Okey, soalan seterusnya daripada Encik Ahmad Adam. So, kata orang buat benda berulang itu bagus. So, boleh ke Tuan Zafi Azizani explain semula pasal A, B, C, D? Macam mana and dekat mana kita nak set point A and C? A dan C. Okay, alright. So dia macam ni lah. Saya bagi satu trik terus terang saya bagi tahu, benda yang saya ajar ni adalah basic di dalam harmonik. Tapi basic di dalam harmonik yang kita belajar ABCD ni, dia ada lagi basic dia dekat bawah. Okay, saya boleh bagi korang dua benda ni. Untuk korang belajar dan dalam masa yang sama korang boleh apply terus. Okay, so yang pertama adalah korang kena master korang punya market structure. This is important. Korang boleh tulis benda ni. Pertama adalah korang kena master korang punya market structure. So market structure ni adalah yang korang nampak higher high, higher low, lower high, lower low. Yang zigzag tu. Itulah market structure. Korang kena master market structure dahulu. And then barulah korang masuk ke dalam Fibonacci. Okay, so di dalam harmonik ni kita just gunakan satu je Fibonacci. Iaitu Fibonacci retracement. Kita tak gunakan Fibonacci projection and so on. Kita just gunakan apa ni? Retracement sahaja. So ini kedua-dua benda dia yang kena master dulu. Dan suka saya ingatkan sebenarnya untuk apa ni, untuk syarat-syarat dia yang kita nak plot. Kejap saya share dalam screen. Syarat-syarat dia simple je, serius. Mudah. Okay. Kejap Alright. So syarat-syarat dia mudah gila, simple. Okay, saya tunjukkan Masa kita plot A, B, C, so kita kena plot based on betul-betul di mana kita punya, sekejap, saya buka monthly lah, senang sikit korang tengok. So korang kena plot betul-betul di mana point higher high dan higher low dia. Lower high, lower low ni. Okay, kena point betul-betul. Barulah kita boleh decide. Nampak tak tadi? Saya ada share kan? Ni 70.7. 77.4. Dia berdekatan dengan 1.414. Tadi saya ada share. Siapa ada screenshot? Sempat. So, dekat 1.14. So, inilah kita akan target. Okay, so kita target point D adalah reversal point. So, kita nak buat decision making di point D. Dekat 94 sen, barulah market dia reverse. Okay. Ada orang tanya kenapa kita tak ambil dekat level ni? Boleh je ambil dekat level ni kan? Kata dekat dia boleh. Tapi kita respect every structure yang ada. Okay. Kita respect every structure yang ada. Okay. Kalau saya nak gunakan point A dekat level bawah ni, tak boleh. Kenapa? Sebab maksimum level 88.6 je. Tak boleh. So, saya gunakan dia punya previous highest point dekat 77.4 ni. Dan dia cukup syarat di dalam lingkungan. Alright? So, saya harap dapat menjawab persoalan tuan. Okey, soalan seterusnya daripada Mrs. Go. So, macam mana kita nak overconfident negatively affect untuk trader punya decision making? Sorry, boleh. How can overconfident negative effect negatively affect the traders making? Alright. Puan Go apa yang saya boleh share sebenarnya tentang boleh cari buku ni. Allahumma salli ala Muhammad. Buku ni bertajuk, cuba cari satu buku yang berkait, dia ada tajuk dia panjang tapi saya ingat sikit je tajuk dia. Cubalah cari technical analysis, introduction to technical analysis, tak silap saya. Technical analysis by John J. Murphy. Tak silap saya lah, boleh cuba cari nanti. Saya cuba type Introduction to Technical Analysis, John J. Murphy. Right. So di dalam buku tu dia ada bagi tahu sebenarnya bila kita trade ni,
bila kita dah berkali-kali loss, kita kena stop trade dulu. Dan sama juga, bila kita dah berkali-kali win, pun kita kena stop. Okay, kita kena stop. Kenapa? Sebab bila dia berhubung kait rapat dengan kita, part of kita punya brain sebenarnya, kita punya otak. Di dalam otak kita ni, ada satu perkara yang mengganggu kita. Saya lupa apa nama dia, tapi ada satu part of the brain, bila kita terlalu happy, kita punya defense system tu berkurang. Defense system kita. Maksud dia kita punya langkah berjaga-jaga tu kurang. So itu maksud dia. Bila kita terlalu overconfident, sebab kita dah ni kan, kita dah threat, jadi kita stop dulu. Relax dulu. Okay, sebab kita tend untuk buat silap. So maksudnya dalam sehari tu, kalau kita dah threat 5 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali threat, semua profit, dan kita kena stop. Relax. Kita kena reset semula kita punya decision making and so on. Tapi kalau sama juga, kalau kita threat dalam satu hari tu dah 3 kali, 4 kali, loss je 4 kali tu, stop. Stop dulu. Okay, it is much better untuk kita kawal kita pay capital daripada habis, dan kita boleh continue trade semula besok hari, bulan depan, tahun depan, daripada kita langsung tak ada modal dah. Lepas tu kita dah tak boleh trade. Okay, so tu Miss Yuan Miss Yuan, maafkan saya kalau saya tersilap. So saya harap dapat menjawab persoalan Puan. Okay, right? Okay, soalan seterusnya, apakah common psychological bias yang kita boleh impact trading kita? Okay, kejap psychological biases that can impact trading. Okay. Dari segi ni lah psychological ya kan, bias dia yang boleh impact kita punya trading ni, salah satu dia adalah bila kita contoh saya ada satu contoh situasi. Masa kita buka dalam graf tu, dekat dalam chart tu, kita tend untuk lukis benda yang tak sepatutnya kita lukis. Okay, maksud dia dekat sini adalah, contoh dia terang-terangan kita nampak market tu tengah downtrend. Okay, tapi kita boleh katakan yang market tu uptrend pula. Memang terang-terang. Bila dia technical analysis of the financial markets, yes betul, Tuan Amiruddin, thank you so much. Technical analysis of the financial markets, bukan introduction to technical analysis, maafkan saya. Okay, technical analysis of the financial market. Yes betul, Puan Rahana, Synapse. Okay, Synapse. Bukan Synapse. Apa hormon bahagia tu Hormon bahagia. Saya lupa apa nama dia. Alright, so saya harap tu Miss Go semula tadi, apa yang kita boleh buat adalah make sure kita faham the basic foundation of apa yang kita belajar. Okay, apa yang kita belajar, sebab bila kita faham the basic foundation, kita akan dapat elakkan untuk kita daripada tersilap buat decision making. Okay, so saya harap dapat menjawab persoalan Puan Go. Okay, soalan seterusnya daripada Encik Ahmad Syukri. Win rate harmonic pattern, adakah ia tinggi? Tinggi, saya boleh katakan tinggi. Tadi saya expand. Based on saya punya trading journal sendiri, ada yang salah lukis lah. Of course, kita pun dalam proses belajar kan dulu. Yang salah lukis tu tak ambil kira lah. Tapi kalau kita kita plot dengan cara yang betul, saya boleh katakan winning rate dia dalam 80%. 80%. Dan benda ni dia bukan susah. Saya tak kata benda ni susah. Dia agak mencabar. Dan kadang-kadang bila kita plot tu pun, kita masih dua hati. Betul tak aku plot ni? Tapi dia ada satu trik lah sebenarnya yang kita ajar dengan kita punya ni lah. Dengan Tuan Lami lah Saya dengan Tuan Lami. Dia ada trik dia. Kalau kita plot ni, kita tend untuk nampak terlalu banyak pattern. So, mana pattern yang kita nak guna pakai dulu? Apa benda yang kita kena tapis untuk kita make sure yang itulah pattern yang kita nak pakai. Okay, alright. So, saya harap dapat menjawab persoalan. Okay, soalan seterusnya. Apakah resources ataupun
tools yang trader boleh gunakan untuk improve dia punya trading plan dan emotional management skill? Harmonik. Taklah saya tak katakan lah. Tapi kalau kita nak improve ni, kita punya trading plan and emotional management ni especially, dia tak lain dan tak bukan, macam yang saya cakap lah, kalau satu hari kita tak boleh lukis 10 chart, kita kena lukis sehari 20. Sebab bila kita dah master sesuatu benda ni, okay, saya bagi satu contoh lah Puan Ohana, tadi ada cerita tentang synapse kan. So, dalam otak, video dia saya tak ada, tapi saya cuba explain lah. So, kita punya otak ni, dia umpama dia ada dua bukit. Ni bukit A, ini bukit B. Okay? Dan di tengah-tengah ni adalah lautan. Kedua-dua bukit ni tak bersambung pun. Alright? So, kedua-dua bukit ni, in order untuk dia bersambung, kena ada orang yang sambungkan dia. Buat jambatan. Dan bila dia nak buat jambatan tu, dia kena buat satu persatu. Dia tak boleh ambil satu jambatan terus letak. Tak boleh. Dia kena buat sedikit demi sedikit. Mungkin dia nak, I don't know, maybe dia nak buat ni dulu ke, dia nak pasang papan dulu ke, kan? Ataupun dia nak kena pasang rangka dulu. Okay? Dan barulah dia buat satu persatu. Dan masuk dengan simen, masuk dengan macam-macam lah. Okay? Dengan macam-macam batu ke, pasir ke, and so on. Lepas tu barulah dia boleh jadi jambatan. Bila dia dah jadi jambatan, barulah bukit A kepada nak pergi bukit B, barulah kita boleh ikut jambatan tu. So, sama macam otak kita. Dalam otak kita, benda tu kita panggil sebagai synapse. Okay, synapse. Synapse ni, dia punya kegunaan adalah untuk menyambungkan kedua sel otak. Senang cerita kita panggil ni lah sel-sel otak berhubung. Okay. Dia nak kuatkan memori yang kita belajar tu, yang kita dah ingat ataupun kita dah belajar tu, dia nak kuatkan kedua-dua tu, dia nak sambung within each other. Dan maksud dia, kalau kita kerap kali kita lukis, kita tengok market hari-hari, 10 kali, 2 kali, 20 kali kita lukis and so on, otak kita akan semakin menguat. Okay, bila kita buat benda ni berhari-hari, berkali-kali, hari-hari buat, hari-hari buat, dan benda tu yang akan bantu kita untuk jaga kita punya emotion. Sebab dia simple je. Nak jaga emotion ni, kita kena tahu trading plan kita. That's all. Okay, dan kita kena tahu opportunity market, of course. Kita faham trading plan, tapi di dalam market tak boleh pergi, tak boleh juga. Okay, so dia kena sync within each other. So saya harap dapat bantu menjawab persoalan Puan Go. Right? Infagro. Okay, Infagro. Right. Okay, just. Boleh ke kita exit above Fibonacci 61.8? Boleh. So sebenarnya untuk kita exit ni sebenarnya planning dia lah Kalau kita cerita tentang TP1 dan TP2, target profit pertama dan target profit yang kedua, yang pertama kita gunakan 38.2%, yang kedua kita akan gunakan 61.8%. So siapa nak saya share sebenarnya trading plan yang ramai full time trader buat? Ini full time trader Saya berkawan dengan ramai full time trader yang memang otai. Dah 30 tahun, 40 tahun, umur dah 60 masih lagi trade. Nak ke? Mahal buku tu. Boleh cuba carilah. Okay, cuba cari. Ada yang jual ni juga, tak silap saya lah, boleh cuba cari. Tapi saya tak tahu di mana. Okay, berhati-hati ketika entry. Exit suka hati bila-bila masa. Betul? The one of the thing. Okay. Allahumma salli ala Muhammad. Tadi saya nak cerita tentang apa Sekejap, saya tengok sekejap. Apa soalan tadi? Oh, 61.8. Sorry. So, apa yang full time trader buat ni sebenarnya, apa yang diorang buat adalah, TP pertama diorang akan secure dulu. Contoh, dia ada masuk 10,000 unit. 10,000 unit tu dia masuk, di 38.2 ataupun TP pertama tu, dia akan jual 5,000 unit. Dan TP yang kedua tu, dia akan jual lagi 5,000 unit. So, itu yang ramai trader, trader, full-time trader buat lah, otai-otai especially. Apa yang diorang buat. Dan trik lain juga, yang diorang buat adalah, diorang trailing the market.
trailing. So diorang tak take profit di 38.2. So diorang take profit dekat 61.8, tapi sekiranya market dia tak sampai dekat 61.8, at least dia dah trail the market. Dia follow dia punya stop loss tu. Okay, dia follow sampai maksimum. Dan kadang-kadang dia tak sampai 61.8 je. Tiba-tiba pula market dia sampai dekat 1618. So benda tu bonus lah bagi kita kalau kita dapat kejar. Alright, so saya harap dapat menjawab persoalan. Okey, soalan seterusnya daripada Encik Go, Miss Go. So, macam mana kita nak identify high probability trading opportunity menggunakan harmonic pattern? How to identify high probability trading opportunities using the harmonic patterns. Okay. Bila dia ada point of reversal. So ini dia berkait rapat dengan PRZ ataupun potential reversal zone di dalam harmonic, ataupun kita panggil sebagai salah satu warning sign lah. Dia di dalam satu topik tu. So untuk kita identify the opportunity adalah kita nak tunggu PRZ ataupun potential reversal zone, ataupun kita boleh gunakan candle. Okay, kita boleh gunakan candle juga dalam masa yang sama untuk kita lihat. Dan of course kalau kita nak gunakan candle, bagi saya personally, saya lebih suka guna candle yang kalau di dalam time frame yang besar, sebab dia lebih confirm berbanding time frame yang kecil. Okay, so itu salah satu cara dia lah, dan saya harap dapat menjawab persoalan Miss Go. Okay. Alright, terima kasih semua. Terima kasih Cik Zafri Azizan di atas kesudian untuk menjawab soalan yang kita punya diberikan ya. Okay. Sebelum Syaz okay. Sekejap ya.